أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini adalah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur yang tidak terhingga-hingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita untuk bersama pada pagi ini di dalam kuliah duha, kuliah khas online di bawah tajuk 10 sifat yang mesti dibuang dari hati. Anjuran hamba Allah Puan Allahyarham suami Kamiruddin Aman Shah, ayah Mak Allahyarham Muhammad Nur Imam Isa dan Zainab Awang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mereka asbab kepada taufik dan hidayah yang berkekalan pada kita semua. Dimudahkan urusan mereka dan urusan kita di dunia dan juga di akhirat nanti. Amin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. 10 sifat yang wajib ataupun 10 perkara yang wajib kita buang daripada hati kita untuk hati kita berstatus sebagai hati yang suci, hati yang bersih dan suci. Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Ia tidak melihat kepada rupa paras kamu. Dia tak melihat kepada penampilan kamu.
ia tak melihat kepada amalan kamu, tapi yang ia lihat ialah hati-hati kamu. Daripada hadis ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dapat kita faham bahwasanya hati ialah tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Maksudnya pandangan Allah itu maknanya penilaian Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam penilaiannya kepada hamba-hambanya, ia menilai kepada hati setiap hambanya. Kalau seseorang itu nak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kedudukannya pada sisi Allah, tidak pada penampilan dan wibawa, tidak pada amalan yang kita buat, tetapi yang Allah Subhanahu wa taala nilaikan ialah hati kita. Maka hati ialah tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sementara manusia menilai seseorang itu pada penampilan dan wibawa. Contoh, satu orang main minta kerja. Jadi nak minta kerja ni dia kena pakai begini. Kalau dia masuk serebeh daripada awal dah tak dapat dah. Tapi kalau dia main cara-cara tu, oi, bergaya nampak cara ni. Jadi hak tu pun dah dikira merit dah. Ada kredit dah tentu pun. Manusia menilai lahiriah. Nabi pun sebut, nahnu nahkum bizawahir wallahu yatawalla sarair. Kata Rasulullah, kami menghukum yang zahir, tapi Allah lah yang menilai yang batin. Nahnu nahkum bizawahir wallahu yatawalla sarair. Kami menghukum yang luar, Allah lah yang menghukum di dalam hati. Maknanya manusia menghukum orang baik pada luaran, dan kita semua tak boleh menilai orang dalam hati. Kita kata ni tak ikhlas ni ikhlas ni. Itu bukan kerja kita. Kerja kita tengok luar. Dalam hati ikhlas tak ikhlas tu kerja dia dengan Tuhan. Tak boleh hukum ni tak ikhlas, ni ikhlas. Tak ada hukuman zahir. Hukuman ialah pada ialah pada lahiriah saja. So selalu tekarlah hati orang tu macam mana, tak payah, bukan kerja kita. Jadi subhanallah, kalau dia zahir kerjanya baik, kira baik. Kalau kerja dia buat segi zahir baiklah. Jadi hukum kita pada luaran, hukum Allah pada dalaman. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, oleh kerana Allah Subhanahu wa taala menilai di dalam hati, maka tahu tak bahwasanya Allah nak tengok apa? Allah nak tengok hati siapa paling bersih sekali, ataupun hati siapa paling baik sekali. Maka hati yang baik, hati yang bersih ialah hati yang selamat jumpa Tuhan esok. Maka sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, oleh kerana kita ialah orang yang nak mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan hati kita ialah hati yang bersih, hati yang suci dan terbaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi maka hati yang bersih ni bersih daripada apa? Bersih daripada sifat yang tak baik, bersih daripada sifat yang tercela. Sifat yang tercela ni ialah tercela pada sisi agama. Tercela pada sisi agama maknanya sifat yang tak baik ni
Tak boleh duduklah hati kita. Agama tak bagi sifat tu ada dalam hati kita. Kena buang sifat tu, kena bersihkan sifat tu, kena sucikan hati kita daripada sifat yang terbaik tu. Pasal apa kena buang sifat ni? Pasal apa kena buang sifat tercela ni? Sebabnya pertama sekali, pandangan Allah Subhanahu Wa Taala duduk pada bersih hati kita daripada sifat yang tercela tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan sifat yang tercela dapat disingkirkan, maka mendekatlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang orang panggil berjalan pada Allah tu, kita ni nak berjalan pada Allah. Maknanya proses pembersihan hati daripada sifat yang buruk itu, itulah maknanya proses kita berjalan pada Allah. Ni bukan kena pergi kat Tuhan, tak. Ni hati ni kena bersih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, bila berlaku perpindahan daripada sifat yang buruk kepada sifat yang baik, berarti itulah maknanya kita berjalan kepada Allah, ataupun dia panggil salikin, orang yang salik, orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila kata-kata kita berjalan pada Allah, itulah makna dia. Penting jalan pada Allah, sebab kita nak bertempat pada sisi Allah. Wajib kita ada kedudukan pada sisi Allah, hukumnya wajib. Pasal apa? Sebab itulah tujuan kita datang ke dunia ni. Allah hantar main ke dunia ni sebab Allah nak suruh kita mendekatkan diri pada dia. Sebab itu Allah sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak aku mencipta jin dan juga manusia, melainkan aku nak jin dan manusia mengabdikan diri kepada aku. Maknanya aku nak jin dan manusia menjadi abdiku. Siapa yang boleh jadi abdi Allah ni? Hati yang bersih. Lawan daripada abdi jadi tuan. Kita main ke dunia ni main sebagai tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi Tuhan suruh proses bagi jadi hamba. Semua orang main ke dunia jadi tuan. Cuba tengok budak-budak, ada dia atok, dia sendiri, semua orang tolong buat kat dia. Faham tak? Dia basuh perak, mak dia basuh. Ada dia berak, dia basuh sendiri, mak dia basuh kat dia. Ayah misali basuh, ada ayah tak, ada ayah tak misali. Bak berak mak dia. Ayah misali berak dia basuh, lampin dia pakai, salah Sayyidina Muhammad. Malam bangkit buat susu. Anak tu jadi bos. Semua orang buat kat dia. Semua beranak sebagai tuan. Salah Sayyidina Muhammad. Dan subhanallah, dan budak ni bila besar, bila boleh bercakap, memang betul dia tuan. Kami, semua kami dia. Kami ni hak kami. Orang ambil pun tak boleh. Sombong. Salah Sayyidina Muhammad. Tu kata Tuhan. Tapi Tuhan suruh bagi jadi hamba. Hang main sebagai Tuhan, hang balik aku sebagai hamba. Allahumma salli ala sayyidina. Tu Tuhan suruh. Hamba ni apa? Hamba ni ialah perasaan. Hamba ialah hati. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah tak cipta kita, melainkan Tuhan suruh di dunia ni menjadi abdi dia. Pasal dia sebenarnya Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia sebenarnya Tuhan. Dia sebenarnya Tuhan yang sebenar-benarnya. Proses tu. Maka orang yang umurnya panjang, maka proses untuk menjadikan dia seorang hamba itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
ialah proses yang sebegitu panjang sampai dia dapat berada pada kedudukan yang tinggi pada sisi Allah. Sebab tinggi pada sisi Allah, tahap mana kehambaan yang dia rasa. Faham tak? Rasa. Sebab tu saya kata, banyak orang tahu kata dia hamba, tapi tak ramai orang yang rasa dirinya hamba. Salah senang Muhammad. Bila bagi sumbangan sedekah, kawan yang nak tulis resip bertanya, nak tulis nama betul ke? Hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Masalah Sayyidina Muhammad dengan redanya, dengan relanya, hamba Allah, hamba Allah. Pasal apa? Sebab dia tahu dia hamba Allah. Tapi dia rasa tak hamba Allah? Belum tentu. Jadi kita ni nak rasa apa? Nak rasa hamba tu. Apa perasaan hamba? Perasaan hamba ni ialah masalah Sayyidina Muhammad. Perasaan hamba ni, dia lawan yang dia balik Tuhan tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Hak dia balik Tuhan tu, hak dia belah Tuhan tu, Tuhan bersifat dengan sifat-sifat dia. Kita kena lawan sifat tu. Contoh, Allah Maha Besar, kita kena Maha Kecil. Allah Maha Agung, kita kena Maha Kerdil. Maknanya hak belah Tuhan tu sifat dia. Hak belah kita ni lawan sifat tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi hari ini saya nak sebut 10 sifat hak kena jangan bagi ada dalam diri. Kalau ada hak tu, kita masih lagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita masih belum membersihkan diri lagi. Okey, kalau tengok pada kitab-kitab Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu dan kitab-kitab ulama-ulama lain, 10 sifat yang buruk ni, dia letak yang pertama sekali, yang pertama sekali dia sebut syarhut ta'am. Apa dia makna syarhut ta'am? Maknanya ialah makan dan minum banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Makan banyak. Siapa makan banyak, dia minum banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, tu ialah makan banyak ni sebenarnya hak ni nak nak hak ni kata makan tak cukup lagi tu. Hak ni sebab tu puasa ni dia proses mengajar diri untuk Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, untuk tak makan banyak. Tapi tak faham konsep puasa. Sehari pergi 7.30 sehari, dia kira kampui. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau dia buh nasi tu, dia tengok nasi terkejut, tak pernah melainkan puasa dia buh nasi tu, membun nasi tu. Tu dia nasi, kata-kata kat dia kata bukan apa Ustaz, buat jamak takhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pagi tak menyorok, tengah hari tak makan, himpun tarapan dalam tu lah, tengah hari dalam tu lah, buka puasa pun tak tu juga. Tu ialah sifat yang buruk. Makan banyak, sifat yang buruk. Lepas tu buka puasa macam mana? 1/4 atau 1/4 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Daripada had mumbun tu 1/4 had biasa kita makan nasi kan. Kalau tak puasa, kita pergi makan, mesti makan kedai, restoran ke, orang tepi jalan ke. Kalau tu pun nasi elok dah. Dia tahu lah, dia pakai pun nasi, dia jual nasi, dia tahu dah banyak ni lah.
Tapi kalau hang makan banyak, dia kata sikit lagi bro. Tu tak elok lah perasaan tu. Nak makan banyak tu memang tak bagus lah. Allahumma salli ala sayyidina. Suka makan banyak, dia suka tu hati nak makan banyak. Dia ni kaedah ni, kaedah betul macam mana? Makan sikit, berhenti sebelum kenyang. Nabi kata nahnu la na'kul hatta naju' wa idza akalna la nashba'. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kami ialah kaum yang kami tak makan melainkan lapar baru makan, tapi kalau makan kami tidak kenyang, kata Rasulullah. Saya teringat tu guru saya, Sidi Syekh Mustafa hafizahullah wa rahimahullah ta'ala. Saya kahwin di Mesir 4 pasang. Kami kahwin 4 pasang. Jumat banyak oh. Salah semua pakai baju putih pula. Anak dara pakai baju putih, anak terona pakai baju putih. 4 pasang. Nak panggil hak ramai kenduri, kompok tu ya. Kalau dia sikit lah, seorang $1, lepas tu jadi kenduri. Panggil lah Tok Guru mai. Bila Tok Guru mai, masalah saya nak. Kita layan Tok Guru. Ni nak abang pada anak-anak cara beradab dengan Tok Guru kita. Kalau Tok Guru mai, berhenti semua, layan Tok Guru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hatta kalau kita waktu tu duduk meja apa panggil? Meja beradab pun, meja makan beradab, tinggal pemalsuri sat, pergi layan Tok Guru dulu. Pergi ambil makan buh Tok Guru. Ustaz nak mana? Ambil. Lepas tu bawa pergi khidmat dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi ada tak faham. Tengok ustaz mai, angkat tangan tu, ni tangan peluh nasi. Allahumma salli ala sayyidina. Tinggallah satu Tok Guru kita, tu raja kita tu. Nak jaga adab. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila Tok Guru kita mai, tinggal semua. Kami lengkong Tok Guru kami. Jadi Tok Guru saya buta, Syekh Mustafa tu buta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kami tak kata buta, dia panggil istilah kafif. Kafif ni Tuhan tutup pandangan zahir, dia panggil kafif. Pasal hati dia celik, macam mana boleh kata-kata buta? Jadi bila dia makan, kita nak tambah. Sallallahu alaihi wasallam. Nak tambah tu, dia tak marah. Nahnu qaumun la na'kul hatta naju' wa idza akalna la nashba'. Jawapan hadis, kami ialah kaum yang kami tak makan, lapar baru makan, kalau makan kami tak kenyang. Waktu dulu ada satu ulama di Kedah ni, Ustaz Bakar Awang, umur dah lebih daripada 70 tahun, tapi masih boleh bawa kereta malam. Orang tanya apa petua Ustaz? Betul satu ya, makan kalau lapar, kalau makan tak kenyang. Tu petua sihat. Betul orang kata Ustaz, kalau kita makan sikit, lapar pula sekali, makan pula. Masalahnya makan sekali tu banyak terus. Jadi mana? Itu makna dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baru betul kita tak makan banyak, makan sikit. Lapar pula, makan pula. Betul berhenti pula, makan pula. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi makan banyak tu sifat yang tercela. Kalau makan banyak, nak kencing banyak. Orang makan banyak, masuk jambang kerak. Orang minum banyak, kencing kerak. Makan banyak jadi macam mana? Masalah saya. Makan banyak menjadikan seorang tu suka tidur, kira mengantuk. Lepas tu bila situasi macam tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa jadi? Malas berzikrullah. Sebab dia duduk ni di hati. Bila kita bagi banyak kepada jasad, kita tertinggal rohani.
Kita ni, bila kata kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada dua unsur, jasad dengan ruh. Dua-dua kena bagi makan. Jasad makan bulan mulut ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rohani tak kenyang tu, faham tak? Jasad masuk dalam mulut tu, menampuk tu. Rohani tak kenyang tu makanan dia. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang makan banyak tak larat nak buat ibadat. Tak larat bukan sebab tak ada tenaga, malas. Tenaga kuat, angkat tu larat, angkat ni larat, tapi malas. Malas ni sebabnya, malas ni ialah sebabnya makan banyak. Sebab tu kalau kita tengok bulan puasa, pasal apa? Orang dalam bulan puasa kuat, kuat sikit daripada bulan lain buat ibadat tu. Quran rajin baca, Musallah Sayyidina Muhammad, bayang tasbih bulan lain tak boleh buat, Ramadan insya-Allah boleh. No, dia lain daripada bulan lain sebab kita kurang makan. Kurang makan tu bagi kekuatan pada rohani. Tu kaedah dia. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh tak nak makan banyak? Boleh. Imam Ghazali makan banyak depan orang. Kita depan orang makan banyak, seorang-seorang pun makan banyak. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Imam Ghazali makan banyak depan orang. Pasal apa? Kata ulama, dia menyembunyikan kezuhudan dia. Waktu Imam Ghazali makan banyak, orang sebenarnya lakonan dia. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, sifat yang buruk, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang tak boleh ada dalam diri kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, banyak cakap. Yang nak banyak bercakap tu sebenarnya hati tak elok. Kalau orang main rumah kita bercakap, fahamlah, dia tak, dia orang ni walaupun dia cerita ni, sebenarnya fahamlah hati tak elok. Lepas tu dah kita mengaji jangan cakap banyak. Saya orang tahu ni semua dengar ni, berapa ribu tengok, 1.8. Lepas tahulah siapa cakap banyak tak elok. Nak kena orang tak elok, hati tak elok, cakap banyak. Cakap. Pasal apa kita kata orang cakap banyak tak elok? Bila cakap banyak, salah banyak. Bila cakap banyak, salah banyak. Salah tu apa? Dosa banyak. Dia kena nak cakap. Jumpa Tok Guru pun cakap juga. Dah lah di rumah cakap banyak, jumpa Tok Guru pun cakap banyak juga. Tok Guru ya. Rugilah jumpa Tok Guru cakap banyak, tak dapat ilmu. Jumpa Tok Guru, Allahumma salli ala sayyidina, kalau tak dapat ilmu, rugi. Jangan Tok Guru pergi Tok Guru cakap banyak. Saya tengok akhlak Bapak S panjang. Waktu tu habuan saya pergi jarah Pak Sumi, tengok-tengok Bapak Allah, kita tak pernah jumpa Bapak nak jumpa dia kena pergi di Petaniu. Tapi hari tu pergi tengok, ya Allah, Bapak masuk-masuk tu Salam Sayyidina Muhammad, salam-salam dengan Pak Su. Pak Su kata, Ustaz kenal ni? Kenal Pak Su. Pak Su mungkin masalah Sayyidina Muhammad, Pak Su takut kita tak kenal. Kenal Pak Su. Jadi babaknya itu duduk atas sofa, Pak Su duduk atas kursi dia, kami duduk bawah. Dalam pertemuan yang kami tengok tu, Pak Su cakap, babaknya diam ya. Sampai last Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Pak Su kata, Baba nak kata apa? Geleng kepala, tak mau kata apa. Tengok Baba macam dia tu ialah orang yang pendiam.
Sedangkan bapa ini orang yang sangat ramah. Soalan Sayyidina Muhammad. Bapa nak kata apa? Kata apa? Tak mau kata apa-apa. Memang daripada rumah, main daripada rumah, main nak dengar. Tu akhlak para ahli ulama. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi macam tu baru betul. Cakap banyak tu panggil tak elok, pasal dosa akan jadi banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lagi satu, cakap banyak ni ganggu orang, buang masa orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kalau cakap boleh duit tak apa. Cakap kita bagi nah RM50. Pasal apa? Abang cakap boleh. Sebab cakap banyak ni kalau dapat, kalau manfaat apa? Manfaat ada dua, manfaat dunia, manfaat akhirat. Manfaat dunia dapat duit, manfaat akhirat dapat pahala. Kalau cakap tu tak ada manfaat dunia, tak ada manfaat akhirat, so cakap diam. Baru betul. Yang ketiga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pemarah, orang panggil, orang kadang kata pongoi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pongoi. Pongoi ni dia panggil marah yang tak bertempat. Jangan melawak. Tu dia tengok sini. Jadi ulama esok soalan siapa. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Marah tak kena tempat. Marah ni boleh, tapi kena pada tempat. Bukan tak boleh marah langsung. Ni sampai orang ketuk kepala pun tak marah kat ni. Sampai orang sekeh kepala senyum ya. Tu tak betul. Kata Imam Syafi'i, man istughdib wa lam yaghdab fa huwa himar. Siapa yang orang buat nak bagi marah tak marah juga, tu kaldai tu. Kaldai tak pernah marah. Jadi kita ni kalau orang buat macam tu minta marah teruk. Pertahankan diri, maruah diri dengan marah. Ada tempat kena marah. Orang hina Islam, orang hina Rasulullah, tu wajib marah. Wajib marah. Kalau marah tak ada langsung marah ni, tu kena pergi berubat sampai marah tu mai balik. Tapi tak ada langsung marah ni, tu tak betul ya. Tak normal lah manusia tu. Yang salahnya tak kena tempat, semua nak marah. Soalan saya nak, bini terlupa buh garam. Soalan saya nak, Muhammad gulai tu tawak hebiak. Bini terlupa buh garam, bukan dia nak kena kita, terlupa. Janganlah bangkit mengamuk, pergi ambil garam. Payahlah ambil garam, buh je lah, apa masalahnya? Sayyidina Umar Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu satu masa masuk masjid malam, gelap gelita masjid, orang dah balik. Masuk masjid, masuk dengan khadam dia. Masuk masjid semayang dalam gelap. Waktu nak keluar masjid, tak tahu kata ada orang tengah duduk tidur, sepak kaki kawan tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila tersepak kaki kawan tu terkejut jaga, dia kata, buta lah. Sayyidina Umar Aziz kata, dah, saya tak buta. Kawan ni khadam ni pi nak buh dah kawan tu, tanya buta kah? Dia khalifah ni, raja ni. Sampai Khalifah Umar Abdul Aziz nak kena bersabak pula, nak buh dia pasal apa? Dia tanya aku buta, aku jawab aku tak buta. Salah kah? Nampak tak? Jadi kena macam tu. Salah Sayyidina Muhammad. Tu dia panggil akhlak mulia. Sebab itu Nabi sebut dalam satu hadis, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Bukanlah
Orang yang kuat itu orang yang dapat mengalahkan lawan di medan gusti soalan Sayyidina Muhammad. Tapi orang kuat itu ialah orang yang dapat mengawal dirinya ketika dia marah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, yang seterusnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sifat yang keempat ialah hasad. Hasad, dengki. Apa dah makna hasad? Hasad ni maknanya kita ingin nikmat yang ada pada orang lain hilang. Tengok kawan tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, duduk tepi rumah kita, dia renovate rumah. Ni aku geram ni, renovate rumah pula. Lepas tu kawan tu beli kereta baru pula. Dia tengok nikmat yang orang dapat, dia rasa tak puas hati. Dia tak senang tengok orang senang. Tu hasad. Hasad ni kalau ada, jenuh beramai, amal kita kosong. Nabi sebut, iyyakumul hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Hasad, Nabi kata jaga-jaga hasad. Hasad ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia makan kebajikan yang kita buat seperti mana api makan kayu api, sampai habis amalan kita. Jadi bila tengok orang dapat nikmat, kena syukur, alhamdulillah, Tuhan bagi kat dia. Moga-moga Allah tambah lagi. Tu daripada hati tu, orang tu orang baik. Tapi kalau tengok nikmat orang tu bertambah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak puas hati, berarti hati tak elok. Na'udzubillahi min dzalik, kita ada hati yang macam tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Banyak ni kita berniaga, ada orang berniaga sebelah kedai makan, tak apa hati orang masuk kedai tu, kedai kawan tu banyak. Pasal apa? Orang masuk kedai aku sikit, akhirnya dia buat santau, hantar ke kawan tu. Ni semua risiko besar di akhirat esok. Ada saya jumpa, ada dua adik-beradik sama-sama jual kedai makan, abang sebelah, adik sebelah. Yang si abang tu manusia ni tak putih, yang si adik ni macam tak berniaga, sedangkan duk tunggu orang masuk. Ada satu kawan saya tu, dia pandai jenis-jenis merawat orang kena sihir ni. Dia pergi, dia kata, Allah, pi tu tahulah, jaga-jaga tu. Kedai yang orang buat macam tu bahaya, termasuk kedai orang yang dia buat apa, pelaris tu, dia pakai jin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau Tuhan bagi mata kita tembus, dalam nasi tu ada ular, ada macam-macam, kita tak gambar makan. Orang masuk sedap lah, tapi tak nampak tu hak jenis-jenis, tak nampak. Akhir sekali masalah Sayyidina Muhammad, dia pergi habaq dekat adik tu. Dia kata, sebenarnya abang hang buat kan, abang hang buat kan, tu abang buat kat adik. Adik percaya ke tak tahu lah. Dia duduk heran, kenapa lah orang tak masuk kedai, duduk tunggu. Masuklah orang tapi tak macam abang. Tu sebab hasad. Dia rezeki sekira apa, rezeki masing-masing, sama-sama lah. Sebab itu kata ulama, ad-dunya lil jami' wal akhiratu lil muti'. Dunia untuk semua. Kira apa? Ada setengah orang dia berniaga masak kedai makan dia sedap. Orang tanya, apa resipi? Tak boleh lah rasa berniaga. Betul lah tu. Tu tak betul. Yang betul, kalau orang tanya masalah Sayyidina Muhammad, pasal apa dia tak mau cerita rahsia dia? Takut orang buat, nanti orang pergi kedai orang, tak main kedai dia. Betul ke macam tu? Tak betul. Allahumma salli ala Sayyidina. Ataupun dia takut kawan tu pandai-pandai masak, tak main dah kedai dia. Betul tak? Tak betul juga.
takut kawan tu tak aman. Tak kena, tak betul. Mana ada orang rajin masak lama-lama ni, no? Soalnya saya nak semua nak pergi kedai, makan di kedai. Jadi orang pemurah. Orang tanya macam mana cara ubat, begini. Soalnya saya tahu. Kalau dia nak berniaga, dia berniaga esok dapat pahala dengan kita. Jadi hasad dengki ni, siapa ada hasad, ialah memberi tanda kata hati tak elok. Yang seterusnya, bakhil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa makna bakhil? Bakhil maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kedekut. Okey, orang ni sebelum dia bakhil, dia kedekut, dia berkira dulu. Orang minta sumbangan, salah sayyidina Muhammad, buat kelak kopek duit dia, dia berkira, dia tak bagi hak 50, dia kelah. Lalu hak RM1 kat bagi. Sebelum dia kedekut, dia berkira dulu, dia berkira hak tu bagi kat dia. Sedangkan kalau bagi ni, Islam suruh bagi hak paling baik sekali, hak paling sayang sekali tu. Lepas tu pesan guru saya, Allahumma salli ala Rasulullah. Hari Jumaat nak pergi mayang Jumaat, ni mau ajak ayah, ajak dulu lagi. Sebelum nak pergi Jumaat, ayah kata, tu ambil duit lampak lah. Ayah ambil 5 rupang. Pergi Jumaat, saya kita buh, dia ajak kita buh duit lah di masjid. Ni masalahnya 30 tan 5 rupang tu, barang pun naik habis ruyuh rendah naik. Nak sedekah 5 rupang tu lah. Tu mujak ada duit RM1. Kalau duit 5 rupang ada lagi, duk buh tu. Jadi masalah kena ganda dah sedekah. Taib, jangan kedekut. Nabi ni betul buat 40 Jumaat. Siapa buat 40 Jumaat, dia kaya. Ada semua. Tak turun kereta ataupun nak pergi Jumaat, buka dompet duit. Ada 100, ada 50, ada 20, ada 10, ada RM5, ada RM1. Ambil 100. Hak nak mula-mula nak buat, teruk sikit. Nak kena berjuang, nak kena mujahadah. Tapi ujian lah soalan saya nombor. Hari Khamis duk harap kat 50, masuk 100. 100 dia nak bagi esok. Buat 40 Jumaat, InsyaAllah kaya. 40 ni buat untuk ajak diri jangan jadi kedekut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa ada sifat bakhil, berkira-kira, kedekut, tanda hati dia jahat, dia buruk, dia soalan selamat, tak mau berkongsi nikmat yang Allah bagi kat dia. Sebab dia ni rezeki ni kena kongsi. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Allah suruh bagi daripada sebahagian yang Allah bagi kat kita. Sebahagian bukan berarti 100 bagi 50. Masuk 100, keluarlah RM1, RM2, RM5. Jadi maknanya ambil sikit, bagi ke orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya, yang berapa? Yang keenam, hubbul jah. Hubbul jah ni makna apa? Hubbul jah maknanya cintakan kemegahan. Allahumma salli ala sayyidina, hendakkan glamour. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Buat sesuatu nak pandangan orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau seseorang tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam buat satu nak glamour, tu maknanya hati dah buruk, dah tak bersih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Saya ingat Ustaz Fadil dulu, dia presiden PAS. Dia sampai di pejabat PAS, soalan saya lemah, dia tak segan silu ambil menyapu-sapu. Kadang-kadang orang ni dia kata, aku nak sapu apa, aku ni Allahumma salli ala sayyidina, aku tu imam, aku presiden, aku pengerusi, kerja tu kerja depa. Jadi orang ni tak ada kemegahan. Satu masa tu dia pergi ke kawasan dia di Penang, dia pergi markah Saudara Sayyidina Muhammad. Mesra Ustaz Fadil ni, turun kereta, dia kata, mat buat kopi. Kawan tu berasa besar hati, Allah, Ustaz Fadil suruh dia buat kopi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Buat kopi, cari cawan tak ada pula. Mana cawan? Tak sangka Ustaz Fadil suruh buat kopi. Cawan tu duduk dalam kolah, pok ayam apa, cawan plastik tu berlumut. Saudara Sayyidina Muhammad licin, hak tu dia gonyoh, Ustaz Fadil minum lah tu, tak ada kebesaran. Saudara Sayyidina Muhammad, dia orang yang mau kebesaran, berarti hati tak elok. Dia buat nak nama, kalau dia buat nama tak naik, tak ada nama dia tak mau. Dia mesti ada kepentingan. Nama dia naik, nama dia ada tak? Dia buat nama tak ada, tak hebat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia panggil hubul jah. Tapi kalau dah nama naik, dosa tak? Dosa tak nama naik? Dia bukan mau nama naik, tapi nama dia naik, dosa tak? Baik. Jadi glamour, tak salah glamour tu. Yang salah nak tu, tapi bila dah terkenal, tak menjadi kesalahan. Sebab kata ulama, masalah Sayyidina Muhammad, mana ada yang lebih terkenal daripada para ulama dan para anbiya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya subhanallah, kalau dah terkenal tak jadi kesalahan. Nak terkenal tu jadi kesalahan. Allahumma salli ala. Yang ketujuh, hubbud dunia, cinta dunia. Cinta dunia ni kena macam ni. Kalau rosak, sedih. Kalau hilang, berduka. Itu ya. Contoh beli kereta baru, sana tengok seorang budak, dia pegang duit shilin, dia tarik, macam mana agak orang tengok tu, ligan budak tu pergi buh lah. Masalah selama tudung cantik, kelang-kelang kabut. Masalah Sayyidina Muhammad nak pergi kuliah, nak pergi mengaji, tersaruk di paku, beram. Allah, sayangnya tak ada dah sayang kalau orang tu cinta akhirat, bukan jodoh dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dunia ni kalau hilang, Allah ambil balik. Kalau rosak, dah takdir. Senang ya. Allah sayyidina Muhammad. Itu maknanya orang tu hati elok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dah mula cinta dunia, semua jahat kita akan buat. Sebab tu Nabi kata, hubbud dunia ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia ialah ibu kepada semua dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di atas sifat cinta pada dunia, dia mula buat jahat tu, buat jahat ni. Duit banyak, semua barang siap. Orang duit banyak, orang tabung buat kebajikan. Duit banyak, guna buat maksiat. Ataupun paling kurang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tabung kepada benda yang tak berfaedah. Ingatlah waktu mana mula-mula Akademi Fantasia, orang duk undi tu. Bila saya ke rumah salah seorang
kenalan. Mai-mai tu sembang, pipi sembang, soalan sembang. Dia kata kami lah bulan ni 500 hidup tu, duk undi tu. Sia-sia. Alangkah baik kalau 500 tu bibuh mana yatim lah. Dia duit ni jaga. Tuhan bagi, tapi kita pergi ke tempat yang tak berfaedah. Fima ablah. Guna duit untuk apa? Semua tu tanya, dia tak free of charge. Tuhan bagi semua tanya. Hisab. Lepas tu kata ulama, yang haram akan diazab, yang halal akan dihisab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma satu ya, makan kalau kita tak mau kena hisab. Makan berjamaah. Anak-anak kita semua balik, semua cukup atas meja ni, atas kursi semua, baru kita makan baca bismillah. Tak kena makan berjamaah. Bukan mesti makan lantalam, tapi makan sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, makan buka puasa. Walaupun makan buka puasa ni makan banyak, tapi tak kena hisab. Yang kedua, makan sahur. Makan sahur tu walaupun banyak, tak kena hisab. Sahabat Sayyidina Muhammad. Itu mulianya makan buka puasa dan makan sahur. Lagi satu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, makan dengan tetamu. Makan dengan tetamu tu free of charge, tak ada hisab akhirat esok. Tetamu dia orang nak makan dengan kita, dia makan, kita makan, tak kena hisab. Orang dulu tu buat macam ni. Allah SWT buat keluar semua. Bila tamu main buat keluar, alam peti semua buat keluar. Buat keluar, letak, makan. Tetamu bukan dia nak makan semua. Kalau makan habis, orang kata pula teruk, tak pernah makan nasi. Dia tahu juga ukur diri dia. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, jadi hak lebih tu buat masuk dalam rumah, anak-anak makan tak kena hisab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi hak lain semua tu hak kira. Duduk di asrama, ayah buat pi satu tin roti, bangkit pukul 10 malam, seorang-seorang makan seorang-seorang. Tu kena. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. Berhenti kedai beli es krim, makanlah kereta, kena. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau cerdik, waktu rehat, jom kita makan. Buat pilih 3 orang makan, makan seorang-seorang makan, tu kena. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau makan 2-3 orang, tak kena. Makan berjamaah, walaupun banyak asing-asing. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, seterusnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ke-8, yang ke-8, takabbur. Takabbur dia 3 nah. Yang ke-8 takabur, yang ke-9 ujub, yang ke-10 riak. Kita mula bawah tu, riak. Riak ni buat amal tunjuk orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ujub ni kita berasa diri kita bagus. Okey. Riak ni contoh. Salah Sayyidina Muhammad. Tu dalam masjid tak bayang pun. Tengok orang masuk masjid, Allahu Akbar. Dia buat amal kerana orang. Dia panggil riak. Ada orang yang meninggalkan amal kerana orang. Hal ni melakukan amal kerana orang. Ada orang yang tak buat amal kerana orang. Kata Fudail bin Iyad, salah Sayyidina Muhammad, fi'alul amal li ajlin nasi riya'un, tarkul amal li ajlin nasi syirkun. Salah Sayyidina Muhammad. Buat amal kerana orang yang namanya riya, tinggal amal kerana orang namanya syirik. Contoh, kita duk biasa sembahyang sunat awabin lepas maghrib. Kita pilih rumah kawan kita ke, pakcik kita ke, di Perak kata, salah senang, kata pakcik Palung kita,
Hari ni kita berhimpun adik-adik ramai-ramai, kita bayang di rumah, kita berjemaah sekali. Kata pakcik, ni hak tafi ni azan. Kita ni ramai nak beranak kita ni hafiz-hafiz belakang ni azan. Lagi jadi imam. Ataupun imam hak ni bang. Kita tu biasanya lepas mayang maghrib mayang sunat awalin. Tengok lepas mayang sunat maghrib, semua pakat bersandak lah di dinding, bersandak lah nak buat tahlil contohnya. Dia kata, kalau aku bangkit saging mayang, dia kata aku rajin pula. Tu tak bangkit, bersandak juga. Buat amal kerana orang namanya riak, tinggal amal kerana orang namanya syirik. Maksudnya apa? Kena bangkit, Pak. Waktu tu kena berjuang, mengikhlaskan diri. Ada pula rasa macam pupu belakang ambil gambar, dia rakam pula. Waktu tu kena berjuang, nak ikhlas. Ada Sayyidina Muhammad, hati kalau kata lepas kata aku bagus tu lain pula, tu dia panggil wujud. Dia macam ni. Biasa saya contoh macam ni. Hari tu kita duduk di rumah, ada semua. Isteri pergi kerja, anak-anak pergi sekolah. Dia biasa mayang duha. Nak mayang dalam bilik masa macam panas, mayang di luar pasang kipas angin. Angkat takbir, Allahu Akbar, sadaku mayang sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tiba-tiba dengar bunyi motor mai. Siapa mai? Dia turun-turun motor. Assalamualaikum. Orang kampung. Assalamualaikum. Tak ada jawapan. Ada orang ni. Dia tolak pintu. Duk semayang ke? Dia kata. Waktu tu kita kata, dia kata aku bagus apa? Tu dia panggil riak. Riak kesimpulannya, suka kalau orang tahu kita buat baik. Tu mana riak. Suka kalau orang tahu kita buat baik. Salah sinamah. Itu mana riak. Contoh, pergi rumah siapa-siapa, dia biasa bangkit tahajud, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau ni nak bangkit pukul 4, kita kena pasti tak mana lampu, tak mana bilik ayak sebab nak bangkit. Jagalah pada pukul 4. Jaga-jaga tu, bunyi jam loceng tu tutup cepat-cepat, takut tuan rumah dengar. Kita buka pintu, masalah saya nama pergi bilik ayak, buka pun bilik ayak pelan-pelan, takut riuh dengar kat rumah. Habis ambil bayar, masuk balik dalam bilik, masalah saya nama buka pelan-pelan, bunyi bunyi pula dah. Tolak itu, angkat, ambil jadah, hampak, Allahu Akbar. Saja aku semayang solat tahajud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Baca Fatihah, baca surah, salah saya nak tengah-tengah baca surah tu, kalau lepas tahu bagus. Salah ala sayyidina Muhammad. Tu mana apa? Suka kalau orang tahu kita buat baik. Tu maknanya riak. Okey. Bini pergi kerja, anak pergi sekolah, mayang duha di ruang tamu. Ala sayyidina Muhammad. Semayang, angkat takbir, baca Fatihah, surah, rukuk, sujud, naik rakaat kedua. Tengah baca Fatihah, tiba-tiba main hati, Sayyidina Sayyidina Muhammad. Nak cari macam aku ni susah. Aku rajin mayang. Apa pun tak ada. Orang main pun tak ada, apa pun tak ada. Perasan kalau diri bagus, dia panggil ujub. Tak ada apa pun, tak ada riak apa pun, tapi perasan diri bagus. Na'udzubillah min zalik. Siapa ada hak tu, hati dia elok. Takabur ni macam ni. Dia dah buat dah duha, hari-hari duha. Entah banyak duha.
Tak pula. No, teruk hampa duha pun tak dekat. Dia pelekeh orang pula. Dah dia buat duha lah, teruk semua apa. Duha pun tak buat. Aku boleh buat, tak boleh buat. Takabur. Ni dia panggil penyakit 3 serangkai. Dia bukan sakit jantung macam mana darah tinggi lah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ini penyakit 3 serangkai ni kena tahu. Saya pernah tanya Pak Suyuk, guru kami, Pak Su, boleh lah kita nak buang riak? Oh, tak boleh dah dia. Riak tak boleh buang. Dia duk main. Pasal apa kita mengaji ni? Supaya kita nak tahu, hak ni riak, hak ni ujub, ni takabur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita tahu, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tapi kalau tak tahu, nak kata astaghfirullah macam apa? Tak tahu, tak erti. Jadi sebab itu Musa Sayyidina Muhammad kata Pak Suyuk, kalau timbul katok, kalau timbul katok, kalau timbul katok. Jadi kita mengaji ni sebab kita nak tahu, hak ni namanya riak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau macam ni namanya ujub. Kalau begini namanya takabur. Ada satu orang tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keretanya waktu tu keluar kereta Wira Aerobag. Allah Sayyidina Muhammad. Lepas tu subhanallah, Sayyidina Sayyidina Muhammad, dia parking lah kereta dia tepi satu kereta orang. Kereta tu Aerobag. Ni Aerobag, satu Aerobag, robek. Allah Sayyidina Muhammad. Turun kereta, dia kata apa? Pakai lagi kereta macam ni tu. Amboi, berasa kepada dalam tulang sungsum. Amboi, dia kata berasa sungguh dah. Tu dia panggil apa? Takabur. Bukan kereta hebat pun, Wira Aerobag pun, tapi rasa sombong. Peleceh orang, penjatuh orang, penghina orang, dia panggil sombong. Dia subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi kalau pun kita tak keluar daripada mulut kita, tapi hati lekeh orang, tu dia panggil takabur. Sebab takabur ni benar hati. Contoh, kita pergi kenduri. Orang kita ni dia ada baju kenduri. Kalau pergi kenduri baju ni orang kampung ni kalau baju ni kenduri dia pakai. Dia tak pergi tanah kenduri lah. Kadang-kadang pada dia elok sangat dah, tapi kita hak baju hak tersangat elok ni, bila tengok dia pakai macam tu, dia pakai lagi tak malu kan? Baju dia apa macam hak benar-benar keluar sikit tu kan, dia habis elok lah baju dia, tapi kita lah hati tu. Di sisi orang-orang muqarrabin, Allahumma salli ala sayyidina, kita dah berdosa dah. Di sisi orang ambra, dia kena keluar dulu. Di sisi muqarrabin, di hati pun dia tak elok. Satu masa Imam Junaid, kalau tak salah ingat, sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba satu budak muda minta sedekah. Waktu tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hati dia kata, ish, muda minta sedekah. Malam tu dia beribadat tak macam malam-malam lain. Tak ada kemanisan, tak ada halawah. Dia pun heran pasal apa lah malam minta syok beribadat ni. Tapi buat juga. Lepas tu lepas qiyamul lail, terlelap, bermimpi bertemu dengan Allah, mimpi jumpa Tuhan sallallahu alaihi wasallam. Cakaplah Imam Junaid dengan Allah Subhanahu wa taala, pasal apa Tuhan aku tak sedap hari ni malam berkhidmat padamu. Kata Allah, hang upat. Ya Allah Tuhanku, bila aku upat Tuhan? Tadi budak muda tadi sallallahu alaihi wasallam, hang kata sekian muda dia minta sedekah. Astaghfirullahalazim, Tuhanku, aku tak kata apa Tuhan, dalam hati je. Kata Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, untuk orang lain tak salah, untuk hang salah. Dia panggil orang muqarrabin. Lepas menghadap kiblat, kaki hunjuk kiblat pun salah, muka jadi hitam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Tu maknanya 10 perkara wajib kita kena berjuang, dan kita tahu ni secara sepintas lalu 10 perkara ni dia benda tak elok yang duduk dalam hati kita. Kalau ada kita kena buang, wajib kita berjuang untuk buang. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas buang nak kena buh apa pula? Buh sifat hak elok, hak lawan tadi. Hak tak elok ni dia ada lawannya hak elok. Buh hak tu. Dia kena buang dulu hak ni baru boleh buh hak tu. Dia panggil proses Allahumma salli ala sayyidina Muhammad takhliyah proses at-takhliyah qabla at-tahliyah. Proses menyingkir, membuang sebelum menghias. Ala sayyidina Muhammad. Macam orang perempuan kan, bangkit tidur, buh bedak dulu ke basuh muka dulu? Bangkit tidur tentulah basuh muka dulu. Mana orang perempuan bangkit tidur mata buat tak bercelik lagi, buh bedak dah. Tak ada pun kan. Dia kena bersih dulu barulah boleh hias. Hati ni dia kena bersihkan dulu baru kita boleh hias, insya-Allah. Jadi insya-Allah masalah sana wajib kita kena buang. Kalau tidak hati kita tak bersih, macam mana kita nak dapat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala? InsyaAllah mudah-mudahan Allah bagi kekuatan, kemampuan, taufik dan hidayah untuk kita buang sifat-sifat tak elok daripada hati kita, untuk dihias dengan sifat-sifat yang baik-baik, insya-Allah. Allah Subhanahu Wa Taala alam. Terima kasih pada penaja kita yang menaja balik pada hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkati keluarga ni dan dimasukkan mereka semua dalam keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan daripada kemurkaan Allah dan didekatkan dengan keridaan Allah dan syurga, dan dipenuhkan hidup dengan kebaikan dan ketaatan pada Dia. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Tadi jangan post